Kita ingin berkongsi dengan anda lebih lanjut tentang standard Dr. Bubbles yang sebenarnya dah masuk 3 episod. Sekarang di studio kita ada pelakonnya Intan Nursaina, kita juga Dr. Bubbles, Saudara Iskandar Shah, kita juga ada Saudara Muhammad Zabidi, penulis skrip, dan juga kita ada Puan Nur Maziah Zakal. Terima kasih. Atau Kak Ne. Kak Ne. Lebih mesra dengan panggilan Kak Ne. Jadi macam mana boleh kecoh sebab macam tu tadi? Nampak Dr. Bubbles comel kat sini, dekat skrin terus kacau bilau. Cerita sikit. Okey, Dr. Bubbles, sebenarnya kita dengar tajuk macam apa? Komedi. Tapi sebenarnya bukan cerita komedi. Kan Cik Zabidi, cerita kita bertemakan kemasyarakatan. Kita highlight kerja-kerja sukarela dan apa? Itu merupakan idea Cik Zabidi lah setelah kita discuss apa tema yang sesuai untuk drama. Sebab kita bayangkan drama ni memang akan keluar sempena Ramadan. Jadinya mungkin Cik Zabidi ada banyak dia punya susu galur sebelum terbitkan apa? Strip dia. Okey, sebelum kita sentuh lebih lanjut tentang skrip dan juga watak yang dia akan dibawakan oleh Intan, kita juga ingin kongsikan juga tentang Jelajah Ramadan yang kami kongsikan awal tadi di Perak. Kita telah pun berjaya mendapatkan di talian. Tadi kita bersama dengan wartawan RTM kita, Nur Ain, yang kini berada di KTM Ipoh. Hello. Hello. Ya, Nur Ain, apa khabar? Selamat berpuasa. Ya, Terence dan Zaliha, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Baik. Dan bagaimana jelajah RTM dari Pulau Pinang ke Perak? Okey, ya, terima kasih Terence dan Zaliha. Untuk makluman ketika ini, kami masih lagi menunggu ketibaan rombongan jelajah Ramadan RTM ke negeri Perak dari Pulau Pinang. Dan untuk makluman, konvoi baru saja bertolak daripada Pulau Pinang menuju ke Perak pada jam 8 pagi tadi. Dan kami menjangkakan rombongan akan tiba 2 jam dari sekarang, kira-kira pada pukul 10.30 pagi. Ketibaan rombongan akan disambut oleh Timbalan Pengarah Penyiaran Negeri Perak, iaitu Tuan Haji Ghazmi Muhammad Zain, bersama beberapa kaki tangan di Lebuh Raya Utara Selatan disusul keluar ke Cemur berhampiran Jelapang. Terence dan Zaleha, sementara menunggu ketibaan konvoi ini, saya ingin memberi sedikit gambaran berkenaan beberapa program yang telah diatur oleh pihak kami sebelum ini yang akan berlangsung sepanjang 2 hari jelajah berkampung di sini. Dan untuk hari ini saja, sebaik tiba dari Pulau Pinang, konvoi akan terus dibawa ke rumah orang-orang tua Titian Abadi di Jelapang Baru. Dan di sana nanti kita akan menyampaikan sumbangan daripada pihak RTM sendiri, Pasaraya Maidin dan PT-PTN. Kali ini kita mendapat kerjasama daripada pihak Pasaraya Maidin dan juga PT-PTN. Dan kemudian kita akan bergerak ke rumah saudara baru juga di Jelapang. Dan di sana juga kita akan menyampaikan sumbangan yang sama kepada saudara baru berkenaan yang telah dipilih oleh pihak kami lah. Dan pada sebelah petang, kira-kira jam 4.30 petang, konvoi akan bergerak ke Petronas Meru Raya untuk persediaan mengedar bubur lambuk di Petronas Meru Raya. Jadi kepada orang-orang di Ipoh ni yang mana berkesempatan boleh datang ke Petronas Meru Raya untuk mengambil bubur lambuk di sana lah nanti. Dan di sana juga konvoi jelajah akan beramah mesra dengan pelanggan Petronas dengan pelbagai aktiviti yang telah disusun oleh mereka. Dan seterusnya pada hari ini juga konvoi jelajah akan menyertai majlis berbuka puasa di Hotel Keshwarina Meru Raya. Antara pengisian program turut akan diadakan tazkirah Ramadan yang akan disampaikan oleh penceramah bebas Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz. Dan pada majlis berkenaan juga kita akan menyampaikan sumbangan kepada anak-anak yatim dan seterusnya berbuka puasa bersama dan menunaikan solat maghrib secara berjemaah. Terima kasih Bidang akan hadir Ahli Parlimen Lenggong, merangkap pengerusi PTN Datuk Syamsul Anwar Nasara, Ketua Pegawai Eksekutif PKMT, Timbalan Pengarah Penyiaran Negeri dan wakil daripada Maidin. Baik, terima kasih Nur Ain. Terima kasih. Kita amat mengharapkan segalanya akan berjalan dengan lancar hari ini, walaupun cuaca kalau terlihat di luar ini kelihatan sedikit mendung, namun kita tetap mengharapkan segalanya dapat berjalan seperti yang telah diaturkan sebelum ini. Dan seterusnya untuk keesokan hari sebelum flag off. Tak apa Nur Ain. Keesokan hari kita cerita esok boleh Nur Ain. Majlis menanam pokok taman di pekarangan RTM Perak. Sebanyak 5 pokok telah diinfakkan melalui projek wakaf pokok kurma Made in Malaysia milik Saiful Taman. Baik.
Right. Dari Terence dan Zaliha, saya rasa setakat itu dulu gambaran terima daripada kasih. kami di RTM Perak ini untuk program yang akan berlangsung sepanjang 2 hari ini. Baik, terima kasih. Terima kasih, Ain. Ain. Okey, terus Terima kasih Terence dan Zaliha. Ya, Sama-sama. kalau kita kini ingin ke Keningau untuk bersama dengan wartawan RTM di sana pula. Jadi kita terus saja berlintas ke Keningau, Sabah. Hello. Hello Terence. Ya, Ya, hello, apa silakan, khabar di sana? Salim. Sihat Alhamdulillah. Dan bagaimana keadaan warga setempat di Keningau ketika ini? Okey, terima kasih. Di Keningau, Alhamdulillah pagi ini cuaca cukup baik sekali dan aktiviti di sini pun, aktiviti masyarakat di sini berjalan seperti biasa. Apapun kita ingin berkongsi seketika mengenai dengan perkembangan semasa aktiviti jelajah Ramadan RTM 2015 ya. Bagi laluan 5 melibatkan Tun Sabah. Dan semalam rombongan jelajah Ramadan mengunjungi Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah atau ringkasnya IPDAS. Dan aktiviti jelajah semalam membabitkan ada rakaman ceramah khas Ramadan terbitan Keningau FM. Dan juga selain itu terus jadikan penyampaian sumbangan ya daripada Takaful Ikhlas Malaysia Cabang Sabah dan juga Bank Rakyat Keningau ya, menyampaikan sumbangan kepada Persatuan Mualaf IPDAS dan juga Kelab Sahabat Baik IPDAS. Dan kemudian aktiviti seterusnya ialah berbuka puasa dan juga solat tarawih berjemaah. Jadi untuk jelajah Ramadan di Keningau akan berakhir hari ini setelah bermula semalamnya. Bermula Sabtu lalu dan berakhir hari ini. Dan hari ini rombongan jelajah Ramadan RTM untuk laluan 5 di Kuala Sabah ini akan meneruskan perjalanan ke destinasi ketiga iaitu di pantai timur Sabah iaitu ke daerah Tawau dan akan diteruskan nanti ke daerah Sandakan. Dan yang pastinya di Tawau hari ini kita tertumpu lebih kepada persediaan yang melibatkan gabungan warga kerja RTM Tawau bersama dengan wanita UMNO dalam maksanya. Dan hari ini berpersiapan ya Terence dan Zaliha. Terima Terima kasih kasih, Encik Salih Salih. atas laporan tadi. Baik, habis ke seluruh Malaysia kita menjelajah untuk program jelajah Ramadan pastinya. Tapi kita kembali semula ke studio Ya, sama untuk dengan mengetahui Dr. lebih lanjut Bubbles. tentang Dr. Bubbles. Skrip yang penting sebenarnya sangat ialah satu intipati untuk satu cerita yang sangat bagus. Jadi Encik Zabidi, bagaimana pengalaman sepanjang penggambaran ya dengan skrip yang telah disediakan, apa yang ingin disampaikan kepada para penonton? Okey, sebenarnya idea dia cerita Dr. Bubble ni datang daripada Dr. Bubble sendiri. Kebetulan saya menjadi rakan Facebook dia. Selalu saya tengok aktiviti Dr. Bubble. Akhirnya saya minta dengan Dr. Bubble, boleh tak saya ikut salah satu program dia. So dalam satu program di ward kanak-kanak kanser KK3 di HKL, saya melihat sendiri bagaimana Dr. Bubble meraihkan kanak-kanak kanser ni, dan di situ saya nampaklah maksudnya kerja-kerja kebajikan yang dibuat oleh Dr. Bubble ini sangat mulia. Cuma kerana dan kerja-kerjanya pada saya kerja agama yang besar ganjaran pahalanya. Dia datang bukan memberi obat tapi hanya memberi senyuman kepada kanak-kanak kanser tu, dan senyuman itu pada saya adalah satu sunnah Nabi yang dibuat oleh Dr. Bubble ini yang ada pahalanya. Cuma kerana Dr. Bubble ni tak pakai kopiah, tak pakai serban, mungkin orang anggap kerja dia kerja bodoh, tapi tidak. Saya nampak kerjanya sangat mulia sebab kanak-kanak kanser yang dia pergi itu bulan depan kalau dia datang sekali lagi belum tentu ada lagi, sebab mungkin mereka ni dah mati. Dan maksudnya ward kanser kanak-kanak tu ialah tempat untuk budak-budak ni menunggu untuk mati sebenarnya. Sebab tu saya katakan ward kanser itulah sebenarnya ward untuk kanak-kanak bakal ahli syurga. Dan uniknya cerita ini dia mengangkat kecintaan kepada kerja-kerja kebajikan. Dan keunikan keduanya, Dr. Bubble ini langsung tak ada cerita cinta dalam, tak ada. Jadi jarang kita jumpa sebuah drama yang elemen cinta tu tak ada. Tapi dalam Dr. Bubble ni cinta yang diangkat ialah cinta kerja kebajikan yang dibuat tanpa mengharapkan sebarang wang ringgit, semata-mata untuk mendapat keredaan Allah. Itulah kita selalu ingat kanak-kanak kita selalu cakapkan kuat semangat. Tapi sebagai Dr. Bubble sendiri mengetahui keadaan kanak-kanak ini, bagaimana Dr. Bubble sendiri menguatkan semangat untuk sama-sama tersenyum ketawa dengan mereka? Baik, saya melihat begini, dalam kerjaya ya, saya menganggap ini satu kerjaya, vocation, calling.
untuk kita survive dalam kerjaya sebegini, jiwa kena besar. Hidup kena sentiasa memberi. Dan saya teringat dalam kalau saya suka kata-kata ini daripada filem dan juga novel Laskar Pelangi Andira Hirata, dan salah satu wataknya mengatakan hidup ini adalah untuk memberi sebanyak-banyaknya dan bukan untuk menerima sebanyak-banyaknya. Dan itu yang saya pegang. Dan saya kira melihat keadaan anak-anak yang sakit di ward ini, saya kira kita cuba memberi momen kebahagiaan. Dan pernah sekali pada hari raya 2 tahun lepas atau tahun lepas, seorang kanak-kanak kami hiburkan dan kemudian meninggal dunia selepas 3 bulan selepas itu, dan ibunya memberitahu selepasnya itu adalah antara momen yang paling indah dalam hidup mereka. Itu yang saya kira sukar dilihat, diukur kesan apa yang kita lakukan yang mungkin nampak seperti Tuan Zabidi katakan nampak bodoh, tapi impaknya momen yang kita cuba berikan. Dan sebenarnya kita pun ada follow Dr. Bubble sendiri ke Hospital Sultan Ismail kan. Dan kita sendiri dapat rasa masa tu macam mana kanak-kanak dari ward lain pun bila nampak Dr. Bubbles, diorang dah tahu dah. Maknanya pihak hospital dah bagi tahu, nurse dah bagi tahu Dr. Bubbles akan datang. Jadi semua datang dalam macam-macam keadaan sakit, dengan wheelchairnya, dengan air dripnya, semua datang. Jadi kita nampak betapa sincerenya Dr. Bubbles ni menghiburkan kanak-kanak, macam bagi semangat ceria lah dekat kanak-kanak dekat ward tu. Watak Intan dalam drama ini, siapakah watak Intan? Pertama kali melakukan watak sebegini? Dah pernah, tapi untuk yang sengsara macam ni pertama kali. Ni antara watak yang paling sengsara dalam Dr. Bubble ni, because Intan melakukan sebagai Intan juga, watak dia nama dia Intan. Bekerja sebagai pembantu di restoran, di kedai, di gerai, dan gerai Pak Ya, dan mempunyai seorang anak yang mengidap kanser. Dan juga yang sengsara dia sebab suami dia tidak membantu. Tu dalam tu boleh tengoklah. Suami dia tidak membantu, dilakukan oleh Zul Handy Black. Memang dia tak tahulah dia kerja tapi tak bagi nafkah, tak bagi apa. So suami dia sebenarnya seorang kaki judi, kaki perempuan. Kaki perempuan. Jadi seorang ibu yang tidak mendapat support daripada suami, tapi kena menghadap anak, tapi perlu menjadi kuat dalam masa yang sama untuk bagi contoh dekat anak dia. Jadi bila saya dengar cerita pada Dr. Bubble dan juga Cik Zabidi tadi, saya tidak mengalami dalam realiti, tapi saya boleh bayangkan sebab kita yang melakonkan, dan perasaan tu ada, memang kesedihan tu ada. Dan bila kita melakonkan dalam hospital, dalam ward kanak-kanak yang juga memang betul ward sebenar. Kita syuting di ward sebenar, dan kita dapat kerjasama di HSI, ward kanser sebenar. Jadi memang rasa sedih, walaupun kita tidak menghadap individu yang sebenar dalam kanser, tapi boleh rasa dia punya environment dia tu. Saya tak tahu macam mana kekuatan bagaimana yang Dr. Bubble dapat untuk menghadap semua kehilangan-kehilangan yang kita hadapi untuk kanak-kanak ni. Dr. Bubbles ada menangis selepas balik dari sesi menceriakan kanak-kanak? Saya sudah 10 tahun dalam bidang ini. Kadang-kadang ada momen yang kita tidak menyangka bahawa kita akan betul-betul terpukul. Dan ia berlaku. Dan saya kadang-kadang saya menyangka kita sudah kuat, tapi ada kalanya kita pun terduduk juga. Ada kalanya, dan tapi kita sebagai untuk survive mengelak burn out ataupun kita kena sentiasa mencari saluran bagaimana kita untuk melepaskan beban emosi yang kita terima setiap hari, setiap minggu. Jadi kita salah satu caranya adalah menulis catatan apa yang berlaku pada hari ini, dan ini dilakukan oleh kebanyakan clown doctors di seluruh dunia pun akan sentiasa menulis. Dan kita akan tengok sedikit sedutan babak-babak lain dalam Dr. Bubbles ini yang bakal dan sudah pun sebenarnya ditayangkan. Jadi anda sudah pun dapat melihat dari babak-babak ini, tapi kita saksikan yang dipilih oleh produser kita yang agak menarik. Silakan. Roll. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Apa khabar?
Bang. Apa dia? Bang, dengarlah apa saya nak cakap dulu. Cakap lah. Kalau ya pun abang tak setuju. Tapi takkan kita nak halang Iskandar tu buat kerja amal kat wad kanak-kanak. Yang kita ikut Datuk dengan Datin pergi ke wad budak-budak tu, itu kerja amal juga tau. Ha? Tapi tak perlulah dia nak kena pakai pakaian badut bodoh macam tu. Kalau Iskandar buat kerja amal tu bodoh, maknanya kita buat kerja bodoh juga Bukan maksud saya wad kanak-kanak tu. Maksud saya pakaian yang dia pakai tu. Pakaian badut bodoh tu. Hei. Tapi saya tengok Datuk dan Datin tak kisah pun. Tapi saya kisah. Dan ini mungkin satu lagi cabaran Dr. Bubbles. Bukan saja berdepan dengan situasi di mana ada anak-anak yang berhadapan dengan kanser, tapi juga daripada rakan-rakan keluarga sendiri. Bagaimana Dr. Bubbles menghadapi cabaran ini? Saya masih ingat kalau pertama kali apabila saya memberitahu ibu saya nak menjadi badut di hospital. Remark ataupun apa yang terkeluar dalam ibu saya ialah, kau nak kerja dalam sarkas. Jadi itu persepsi, persepsi pada mulanya. Tapi lama kelamaan apabila kita meneruskan tugas dengan penuh dedikasi, saya pun untuk menjadi seorang clown doktor yang baik pergi belajar sampai ke Amerika, Barcelona dan sebagainya, untuk menjadi seorang hospital clown yang baik. Jadi daripada situ, daripada kesungguhan, dedikasi itu dapat meyakinkan bukan saja keluarga, orang ramai yang melihat mungkin pada pandangan pertama itu siapa mahu buat kerja bodoh ini. Tetapi impaknya kita dapat lihat di hospital bagaimana anak-anak dan malah para doktor. Baru-baru ini apabila kami memulakan program lawatan mingguan di Hospital Selayang, doktor sendiri mengatakan kami tidak boleh buat apa yang anda lakukan. Itu satu recognition, satu acceptance, penerimaan masyarakat dalam sama-sama untuk menyembuhkan pesakit ini secara holistik. Kerana Dr. Bubbles sudah pun ditayangkan, sudah pun menemui penonton-penonton. Jadi bagaimana respon daripada penonton sekarang ini? Kita sebenarnya slot kita ada 12 episod, campur The Making of ada 13. So kita dah pun lepas on air 3 episod, tinggal lagi balance. Setakat ni respon yang kita dapat positif sebab ni drama yang saya rasa drama pertama seumpamanya, Cik Rabidi. Kalau ikutkan memang pertama kali kita cuba nak expose, kita cuba nak buka minda masyarakat supaya mereka tahu kewujudan Dr. Bubbles. Dan drama-drama macam ni sebenarnya perlu ada sebab dia bagi banyak mesej yang positif. Okey, sebab bukan kanak-kanak kanser je sebenarnya. Parents dia orang, mak bapak dia orang sendiri pun, kalau kita tengok, berdasarkan pengalaman saya ikut Dr. Bubbles pergi ke HHI hari tu, saya tengok betapa kuatnya mak bapak ni. Jadi watak tu berjaya saya rasa dibawa oleh Intan sebab dalam suami dia macam tu. So dia ni kena pukul. So anak dia dah kira dah stage 4 So anak dia perlukan semangat. Anak dia dengar setiap pergaduhan, pertelagahan, dan dia cuba sembunyikan semua perasaan tu dan cuba portray yang baik-baik je dekat anak dia. Ayah saya mazian, ayah sibuk. Jadi saya rasa setakat ni kawan-kawan saya yang ada yang doktor juga di hospital lain pun share saya punya wall supaya drama ini boleh dikongsi dengan lebih ramai orang lah. Waktu siaran dan hari? Waktu siaran kita setiap hari Isnin hingga hari Khamis pada pukul 1 tengah hari hingga pukul 2 petang. Tapi mungkin ramai yang komplain sebab kerja. Jangan lupa tengok dekat myclickrtm.gov.my. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami pagi ini. Dan bagi pihak penerbit kami, Azlan dan semua keluarga, selamat